Haris mempunyai segalanya yang boleh dibeli dengan wang, tetapi kosong di dalamnya. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai gelandangan untuk mencari cinta sejati. Sehinggalah seorang pekerja pembersihan yang miskin berhenti di kaki lima dan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana wanita kaya untuknya. Apa yang berlaku selepas itu mengejutkan semua orang. Haris berdiri di hadapan cermin di bilik almari pakaiannya yang besar, melihat puluhan sut mahal tergantung seperti tentara dalam barisan. Dia memiliki segala yang diimpikan oleh sesiapa sahaja, tetapi di dalamnya dia berasa seperti padang pasir. Wanita muncul dalam hidupnya setiap hari, sentiasa berminat dengan kad kreditnya, tidak pernah dengan hatinya. Saya perlu mencari tahu jika wujud cinta sejati di dunia ini. Dia bergumam sendirian, menyisir rambutnya. Keputusan yang diambilnya pada ketika itu kelihatan gila, tetapi itulah satu-satunya cara untuk memastikan dia akan menyamar menjadi orang lain. Dia akan hidup seperti orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk melihat sama ada seseorang akan mencintainya untuk dirinya yang sebenar. Dia turun ke bilik store di banglo itu dan mengambil pakaian lama yang digunakannya untuk berkebun. Dia mengotorkannya dengan tanah, mengoyakkan beberapa bahagian, mengusutkan rambutnya. Apabila dia melihat ke cermin semula, dia sendiri tidak mengenali dirinya. Dia kelihatan seperti orang biasa yang berjuang untuk hidup. Pilihan lokasi itu bukan kebetulan. Di hadapan bangunan komersial tempat syarikatnya beroperasi, ratusan orang sentiasa lalu lalang setiap hari. Jika dia ingin menguji kemanusiaan, biarlah di tempat yang paling ramai orang. Haris duduk di kaki lima, bersandar di dinding, dan meletakkan topi lama di hadapan, seolah-olah meminta bantuan. Beberapa jam pertama sangat menyedihkan. Orang lalu lalang di sisinya seolah-olah dia tidak kelihatan. Ada yang memandang dengan jijik, ada yang mengalihkan pandangan sepenuhnya. Seorang lelaki bersut malah membuat komen jahat tentang orang yang tidak mahu bekerja. Haris berasa sedih yang mendalam, bukan untuk dirinya, tetapi karena mengetahui bagaimana dunia melayan mereka yang memerlukan bantuan. Matahari semakin terik apabila dia melihat seorang wanita berlari di kaki lima. Dia jelas terlewat, membawa beg tangan ringkas dan melihat jam di pergelangan tangannya. Dia melintasinya terus, tetapi beberapa langkah kemudian dia berhenti. Haris melihat apabila dia berpaling dan berjalan ke arahnya. "Maaf, saya nampak awak di sini dan..." katanya sedikit tercungap-cungap. "Awak oke? Ada apa-apa yang awak perlukan?" Haris mengangkat matanya dan melihat wajah yang paling tulen yang pernah dilihatnya. Tiada belas kasihan palsu di situ, tiada rasa keunggulan. Terdapat kebimbangan yang tulus, seolah-olah dia benar-benar mengambil berat tentang seorang yang tidak dikenali. Saya sedang menghadapi masalah," dia menjawab, coba membuat suaranya kedengaran lebih lemah. "Saya tidak ada tempat tinggal." Wanita itu membuka bagnya tanpa teraga-aga, mengeluarkan beberapa keping wang kertas yang renyuk dan menawarkannya kepadanya. "Tidak banyak, tetapi ia sepatutnya cukup untuk awak membeli sesuatu untuk dimakan. Ada kedai roti di hujung sana yang menjual roti yang sangat murah." Haris melihat wang di tangannya. Dia tahu wang kertas itu mungkin mewakili makanan ringannya, mungkin juga tambang balik ke rumah. Gerak isyarat itu sangat ringkas dan pada masa yang sama, sangat kuat, sehingga dia merasakan matanya berkaca. "Terima kasih," katanya, mengambil wang itu. "Awak tidak perlu. Semua orang memerlukan bantuan kadang-kadang." Dia memotong dengan senyuman. "Nama saya Sofia." "Dan awak?" "Haris." Dia menjawab secara otomatik, tanpa berpikir untuk mencipta nama palsu. "Haris, saya bekerja di bangunan ini. Saya lalu di sini setiap hari. Jika awak perlukan apa-apa lagi, cari saya. Boleh? Saya tidak ada banyak, tetapi sentiasa ada untuk dikongsi." Sofia melihat jamnya lagi dan berkerut. "Alamak, saya dah terlewat sangat, tapi seronok dapat berkenalan dengan awak, Haris. Jaga diri, ya." Dia berlari ke arah pintu masuk bangunan, dan Haris kekal di situ memegang wang kertas dan coba memproses apa yang baru berlaku. Beberapa jam yang lalu, puluhan orang yang berpakaian kemas dan berduit telah melintasinya tanpa memandang pun. Sofia, yang jelas tidak mempunyai banyak, berhenti, menawarkan bantuan dan malah mengambil berat secara tulus. Haris menyimpan wang itu di dalam poketnya, tetapi bukan nilainya yang penting, sebaliknya apa yang diwakili oleh gerak isyarat itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seseorang telah menunjukkan kebaikan yang sebenar, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, tanpa mengetahui siapa dia, berapa banyak yang dia ada di bank, kereta apa yang dipandunya.
Dia kekal di kaki 5 berfikir tentang Sofia. Cara dia bercakap, ringkas dan terus terang. Bagaimana dia menawarkan bantuan tanpa bertanya soalan invasif atau menghakimi. Bagaimana dia berjanji untuk lalu di situ setiap hari, sekiranya dia memerlukan apa-apa lagi. Ini tidak normal di dunia tempat dia hidup. Masa berlalu perlahan, tetapi beberapa orang memberinya shilling, sentiasa membaling dari jauh, seolah-olah dia berjangkit. Tetapi tiada siapa yang berhenti untuk berbual, untuk bertanya namanya, untuk melayannya sebagai manusia. Hanya Sofia yang melakukannya. Apabila pergerakan mula berkurangan, Haris bangun dan berjalan ke kedai roti yang ditunjukkannya. Dia membeli roti dengan wangnya, lebih kepada simbolisme daripada rasa lapar. Sambil makan, dia berfikir tentang betapa pengalaman itu sangat mencerahkan. Dia pulang ke rumah pada penghujung hari dengan fikiran yang berkecamuk. Pembantu rumahnya bertanya di mana dia berada, terkejut dengan penampilannya, tetapi Haris mengelak. Dia naik ke bilik dan melihat keluar tingkap, memikirkan Sofia. Dia berkata dia lalu di situ setiap hari. Dia berkata jika dia memerlukan bantuan, dia hanya perlu mencarinya. Terdapat keikhlasan dalam suaranya yang Haris tidak pernah dengar sebelum ini. Dia memutuskan untuk kembali keesokan harinya. Dia perlu mengenali wanita itu dengan lebih baik, yang telah berhenti dalam kesibukan hidupnya untuk membantu seorang yang tidak dikenali. Sambil menanggalkan pakaian kotornya, Haris tersenyum buat pertama kalinya dalam masa yang lama. Mungkin kebaikan yang sebenar wujud di dunia ini, dan mungkin dia baru sahaja menemuinya. Haris tiba di kaki 5 lebih awal, memakai pakaian kotor yang sama seperti hari sebelumnya. Fikirannya tidak tenang sejak dia bangun, memikirkan pertemuan dengan Sofia. Dia duduk di tempat yang sama dan menunggu, memerhatikan pergerakan orang ramai yang mula tiba untuk hari bekerja yang lain. Apabila dia melihat Sofia menghampiri, dia merasakan jantungnya berdegup laju. Dia berjalan lebih perlahan hari ini, tanpa tergesa-gesa yang terdesak seperti sebelum ini. Apabila dia melihat Haris, wajahnya berseri dengan senyuman yang tulen yang tidak pernah dilihatnya ditujukan kepadanya sebelum ini. "Haris, awak masih di sini?" katanya sambil berhenti di hadapannya. "Awak dapat makan semalam?" "Dapat, terima kasih atas bantuan awak." Dia menjawab tersentuh oleh kebimbangan Sofia. "Saya beli roti di kedai roti yang awak tunjuk." Sofia berjongkok di sisinya, tidak kisah mengotorkan seluarnya. "Dengar, saya fikir tentang keadaan awak. Awak pernah coba mencari kerja? Saya tahu beberapa tempat yang sentiasa memerlukan pekerja." Haris terdiam. Di situ ada seorang wanita yang hampir tidak mengenalinya, menawarkan bantuan konkret untuk mengubah hidupnya. "Saya." Ia rumit. "Saya tidak mempunyai alamat tetap." "Dokumen agak huru-hara." "Dokumen kita boleh selesaikan," katanya dengan tekad. "Yang penting awak mahu berubah dan, dari apa yang saya lihat, awak tidak kelihatan seperti orang yang telah menyerah kalah dalam hidup." Perbualan itu terganggu apabila Sofia melihat jamnya. "Alamak, saya perlu masuk, nanti Puan Zaharah marah saya." "Tapi dengar, pukul berapa awak di sini sepanjang hari?" Haris berbohong. "Sepanjang hari." "Kalau begitu saya jumpa awak selepas waktu kerja saya. Kita boleh berbual lebih lanjut? Saya bantu awak fikirkan rancangan." Sofia sudah bangun apabila dia teragak-agak. Dia membuka bagnya lagi dan mengeluarkan sandwich yang dibungkus dengan keranjang aluminium. "Saya buat 2 bekal hari ini, 1 untuk awak." Haris mengambil sandwich itu dengan tangan menggeletar. Bukan sahaja makanan yang menyentuhnya, tetapi juga kepedulian. Seseorang telah memikirkannya, telah melakukan sesuatu yang istimewa, mengetahui bahwa dia akan berada di situ. "Sofia, kenapa awak buat semua ini?" dia bertanya. Suaranya tersekat-sekat. Dia berhenti dan memandang tepat ke matanya. "Kerana kita semua memerlukan seseorang kadang-kadang. Dan kerana awak kelihatan seperti orang baik yang hanya melalui fasa yang sukar." Haris melihatnya masuk ke dalam bangunan dan kekal memegang sandwich itu, merasakan emosi yang tidak dapat dinamakan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seseorang telah melihat kebaikan dalam dirinya tanpa mengetahui akaun banknya. Masa berlalu perlahan. Haris hampir tidak menyentuh sandwich itu, menyimpannya seperti harta karun. Dia memerhatikan orang lalu lalang dan bertanya kepada dirinya sendiri berapa ramai yang mampu melakukan apa yang Sofia lakukan. Jawaban itu menakutkannya. Apabila pergerakan mula berkurangan pada penghujung waktu kerja, Haris melihat Sofia keluar dari pintu utama. Dia melihat sekeliling, mencarinya, dan datang berjalan dengan senyuman yang sama mesra. "Awak dah makan?" Itu soalan pertama yang diajukan. "Dah, memang sedap. Baguslah. Mari, kita pergi taman kecil sana untuk berbual lebih baik."
Mereka berjalan ke taman kecil berdekatan. Sofia duduk di bangku dan memberi isyarat kepadanya untuk duduk di sebelahnya. Haris teragak-agak, sadar akan pakaian kotornya, tetapi dia berkeras. "Ceritakan kepada saya bagaimana awak berada dalam situasi ini," kata Sofia, berpaling menghadapnya. Haris telah menyediakan cerita sepanjang hari. "Saya bekerja di sebuah syarikat. Tidak ada yang istimewa. Apabila ibu saya sakit, saya gunakan semua simpanan untuk rawatan. Akhirnya saya berhutang. Saya kehilangan pangsa puri yang saya sewa. Itu tidak sepenuhnya bohong. Haris sebenarnya telah kehilangan ibunya beberapa tahun yang lalu, dan kesakitan pada saat-saat itu masih nyata." "Oh, saya turut bersimpati," kata Sofia, menyentuh lembut lengannya. "Pasti sangat sukar melihat ibu awak memerlukan dan tidak dapat berbuat lebih." Keikhlasan dalam suaranya hampir membuatnya mengakui segalanya pada ketika itu. "Memang. Dan awak? Ceritakan tentang hidup awak juga." Sofia mengeluh panjang. "Juga tidak mudah. Saya bekerja sebagai pekerja pembersihan di bangunan itu. Saya melakukan beberapa kerja pembersihan tambahan pada hujung minggu. Saya mempunyai ibu yang memerlukan penjagaan khas dan seorang anak kecil." "Dan bapak kanak-kanak itu?" Haris bertanya tanpa berfikir. "Menghilang apabila dia tahu saya hamil," katanya tanpa rasa pahit. "Tetapi semuanya baik-baik saja. Saya dan anak saya berjaya." Haris merasakan dadanya sakit. "Bagaimana awak boleh begitu positif dengan begitu banyak perkara yang perlu dihadapi?" Kerana merungut tidak mengubah apa-apa, Sofia menjawab dengan ringkas. "Dan sentiasa ada orang yang melalui perkara yang lebih teruk. Tengok awak contohnya. Sekurang-kurangnya saya ada tempat berteduh, katil untuk tidur. Kemurahan hatinya sangat luar biasa. Di situ ada seorang wanita yang menghadapi kesukaran sebenar dan masih prihatin untuk membantu mereka yang lebih teruk." "Sofia, boleh saya tanya sesuatu?" Haris berkata. "Kenapa awak berhenti untuk membantu saya?" Kebanyakan orang tidak pun memandang. Dia terdiam beberapa saat, melihat pergerakan jalan. "Nenek saya selalu berkata, kita tidak pernah tahu bila kita mungkin menerima malaikat yang menyamar. Dan walaupun tidak, setiap orang berhak dilayan dengan bermaruah." Haris merasakan matanya berkaca. "Awak seorang yang sangat istimewa." "Saya tidak istimewa pun. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa betul." Mereka terus berbual sehingga senja. Sofia bercerita tentang impian yang terpaksa ditinggalkannya untuk menjaga keluarga. Dia pernah belajar untuk menjadi juru rawat, tetapi terpaksa berhenti di tengah-tengah kursus apabila ibunya sakit. "Kadang-kadang saya membayangkan bagaimana jadinya jika keadaan berbeza," katanya, melihat ke langit. "Tapi tidak ada gunanya hidup dalam kalau kan. Hidup adalah apa adanya." Haris terpesona dengan kekuatannya. "Awak masih berfikir untuk kembali belajar? Siapa tahu satu hari nanti." Dia tersenyum sedih. "Apabila anak saya besar, apabila ibu saya tidak terlalu memerlukan saya, tetapi itu adalah impian yang sangat jauh." "Impian tidak pernah terlalu jauh," kata Haris. Dan untuk pertama kalinya dia bercakap dari hati. Sofia memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Awak bercakap seperti orang yang faham tentang itu." Haris menyadari dia telah bercakap terlalu banyak. "Saya hanya rasa kita tidak sepatutnya menyerah kalah dalam impian." "Dan awak ada impian juga?" Soalan itu membuat Haris terkejut. Apa yang sebenarnya diimpikannya? "Saya impian untuk mencari orang yang sebenar, orang seperti awak." Sofia sedikit tersipu. "Awak sangat baik. Saya bersungguh-sungguh." Dia melihat jamnya dan bangun. "Saya perlu pergi ambil anak saya di rumah jiran. Dia tinggal dengan jiran apabila saya bekerja. Tentu, saya tidak mahu mengganggu." "Tidak mengganggu pun," Sofia berkata tegas. "Saya seronok berbual dengan awak. Esok saya bawa lagi beberapa tips kerja." "Boleh?" Haris turut bangun. "Sofia, terima kasih banyak untuk semuanya, kerana melayan saya sebagai manusia." "Awak memang manusia," dia menjawab seolah-olah itu jelas. "Dan semuanya akan baik-baik saja, awak akan lihat." Dia mengucapkan selamat tinggal dengan lambaian tangan dan mula berjalan. Haris kekal berdiri, melihatnya menjauh dengan hati yang penuh emosi yang bercanggah. Dia pulang ke rumah malam itu sepenuhnya berubah. Perbualan dengan Sofia telah menggerakkan struktur mendalam jiwanya. Untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang yang tidak mahukan apa-apa daripadanya selain kebahagiaannya, tetapi dia juga merasakan beban yang mengerikan oleh pembohongan itu. Sofia menawarkan bantuan yang tulus kepada seseorang yang tidak memerlukannya. Dia mengorbankan masa dan tenaga untuk satu penipuan. Haris melihat dirinya di cermin bilik air mewah dan tidak dapat mengenali siapa yang sedang dia menjadi. Perbualan dengan Sofia telah membangkitkan bahagian dalam dirinya yang dia fikir telah mati lama dahulu.
Dia memutuskan untuk meneruskan eksperimen itu selama beberapa hari lagi. Dia perlu mengenali wanita luar biasa yang telah melintas jalannya itu dengan lebih baik. Dia juga perlu memahami apa yang berlaku dengan hatinya sendiri. Dia tidur malam itu memikirkan senyumannya, cara dia menyentuh lengannya dengan penuh kasih sayang, kebimbangan yang tulus di matanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tidak sabar menunggu hari esok. Haris tiba di rumah dan terus naik ke bilik, mengelak Kak Minah, pembantu rumahnya, yang menunggunya di ruang tamu dengan wajah bimbang. Dia tidak bersedia untuk menjelaskan di mana dia menghabiskan hari itu berpakaian seperti gelandangan. Dia menutup pintu bilik dan merebahkan diri di atas katil bersaiz king, tetapi pikirannya jauh dari semua kemewahan itu. Dia melihat ke siling, memikirkan perbualan dengan Sofia. Cara dia bercakap tentang impian yang ditinggalkan, tentang menjaga ibunya yang sakit, tentang membesarkan anaknya sendirian. Setiap perkataannya bergema di kepalanya seperti tumbukan kepada kesadaran. Dia mengambil telepon bimbitnya dan secara impulsif menaip namanya di media sosial. Dia menemui profil yang ringkas dengan sedikit foto. Salah satunya tersenyum dengan seorang budak lelaki kecil di pangkuan, satu lagi membantu seorang wanita tua di kerusi roda. Tiada swafoto di restoran mahal. Perjalanan ke destinasi eksotik atau sebarang kemewahan, hanya saat-saat sebenar kehidupan sebenar. Haris menatal foto-foto itu merasakan satu simpulan di kerongkongnya. Dalam salah satu darinya, Sofia berada di majelis graduasi, memakai jubah putih kejuru rawatan separuh. Kapsen itu berbunyi, "Suatu hari saya akan kembali untuk menamatkan impian ini." Ia hanya mempunyai 3 like dan 1 komen daripada ibunya. Bangga dengan Muna. Gambar itu meruntuhkan dirinya dari dalam. Sofia telah berhenti belajar untuk menjaga keluarga, mengorbankan masa depannya sendiri untuk menjamin kesejahteraan orang yang dicintai. Dan di situ dia, berpura-pura dalam kesusahan kepada seorang wanita yang benar-benar tahu apa itu kekurangan. Telepon bimbit berdering mengganggu fikirannya. Ia Rizal, rakan kongsi dan sahabat baiknya. "Haris, kawan, mana awak pergi hari ini? Saya cuba hubungi awak beberapa kali." "Saya sedang menyelesaikan beberapa urusan pribadi," Haris menjawab samar-samar. "Urusan apa? Awak pelik sejak beberapa hari ini. Kak Minah kata awak balik rumah dengan pakaian kotor semalam." Haris mengeluh. Rizal mengenalinya sejak bertahun-tahun, sejak zaman universiti, apabila kedua-duanya membina syarikat itu dari awal. Jika ada sesiapa yang boleh memahami krisis kewujudannya, itu adalah dia. "Rizal, boleh saya tanya awak soalan? Awak rasa orang mencari kita kerana siapa kita atau kerana apa yang kita ada?" "Kawan, soalan apa ini? Tentu saja kerana apa yang kita ada. Kita hidup dalam dunia kapitalis, bukan dongeng." Jawaban terus terang Rizal mengesahkan ketakutan terburuk Haris. "Dan jika kita tidak mempunyai apa-apa, awak rasa ada orang akan peduli kepada kita?" "Haris, awak oke? Awak bercakap seperti akan mengalami krisis pertengahan umur." "Mungkin itulah sebenarnya," Haris bergumam, mematikan telepon dan kembali melihat foto-foto Sofia. Dalam semua foto itu, walaupun yang paling ringkas, dia memancarkan kebahagiaan yang tulus yang tidak pernah dirasakannya, walaupun mempunyai segala yang boleh dibeli dengan wang. Sementara itu di seberang bandar, Sofia tiba di rumah membawa beg pasar dan ubat-ubatan. Dia tinggal di sebuah pangsapuri kecil di tingkat 2 sebuah bangunan lama, tetapi dia sentiasa menjaganya bersih dan kemas. "Mak, saya dah sampai," dia mengumumkan sambil masuk ke pintu. "Hai, nak," jawab Mak Cik Salmah dari kerusi roda, di mana dia menonton TV dengan Irfan, anak Sofia bermain di lantai di sebelahnya. "Mama!" Budak lelaki itu menjerit berlari memeluk Sofia. "Hai sayang, macam mana hari awak dengan nenek? Kami buat lukisan. Tengok." Irfan menunjukkan sehelai kertas penuh dengan coretan berwarna-warni. "Cantiknya, Mama akan lekatkan di peti sejuk." Sofia mencium dahi ibunya dan menyadari bahwa ibunya lebih pucat daripada biasa. "Mak, macam mana sakit hari ini?" "Ah, nak, sama sahaja. Tapi jangan risaukan, Mak." Sofia tahu bahwa ibunya selalu meminimumkan penderitaan agar tidak terlalu merisaukannya. Rawatan itu semakin mahal dan ubat-ubatan berharga tinggi setiap bulan. Tetapi dia tidak akan membiarkan ibunya tahu tentang kesukaran keuangan mereka. Sambil menyediakan makan malam, Sofia bercerita kepada ibunya tentang Haris. "Mak, hari ini saya bertemu seorang pemuda yang sedang dalam kesusahan. Dia tinggal di jalanan." Mak Cik Salmah mengangkat kening. "Dan awak sudah mahu membantu, kan, Sofia?" "Anak Mak, hati awak sangat baik, tetapi kadang-kadang awak terlalu risau tentang orang lain." "Mak,
Bayangkan jika Irfan dalam situasi seperti itu. Saya akan mahu seseorang membantunya. Saya tahu, Nak, tetapi awak sudah mempunyai begitu banyak perkara untuk dirisaukan. Tentang Mak, tentang Irfan, tentang kerja. Justru kerana itu saya faham apa yang dia lalui. Sofia menjawab, mengacau kacang di atas api. Apabila kita berada di bawah, mana-mana tangan yang dihulurkan membuat perbezaan. Mak Cik Salmah memerhatikan anaknya memasak dan merasakan hatinya sebak. Dia tahu berapa banyak pengorbanan yang dilakukan Sofia setiap hari. Dia melihat bagaimana dia mengabaikan keperluan dirinya sendiri untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Sofia, awak tidak pernah beritahu Mak, tetapi Mak tahu, awak berhenti membeli barang untuk diri sendiri untuk membayar ubat-ubatan Mak. Sofia berhenti mengacau kacang. Mak, jangan cakap begitu. Itu benar. Sandal awak sudah koyak berbulan-bulan. Awak tidak membeli baju baru untuk diri sendiri atau untuk Irfan dan masih lagi berfikir untuk membantu orang yang tidak dikenali. Air mata mula mengalir di pipi Sofia. Mak, saya lakukan ini kerana saya sayangkan kalian. Dan tentang Haris, ia berbeza. Apabila saya melihat matanya, saya melihat kesedihan yang melebihi kekurangan wang. Saya melihat seseorang yang hilang harapan, dan awak mahu mengembalikan harapan kepadanya. Saya mahu cuba. Saya tahu betapa teruknya rasa keseorangan di dunia ini. Mak Cik Salmah menghulurkan tangannya kepada anaknya. Awak adalah orang yang paling pemurah yang Mak kenal, Sofia. Ayah awak pasti bangga. Sofia memegang tangan ibunya dan menangis senyap-senyap. Sebutan tentang ayahnya sentiasa menyentuhnya. Dia telah pergi ketika Irfan masih bayi, mangsa kemalangan kerja. Sejak itu, dia adalah tonggak keluarga. Malam itu, selepas menidurkan Irfan dan membantu ibunya dengan ubat-ubatan, Sofia duduk di dapur kecil untuk menguruskan bil bulan itu. Nombor-nombor di kalkulator tidak pernah sepadan. Sentiasa kekurangan wang untuk sesuatu. Dia melihat ke peti sejuk, di mana dia telah menampal lukisan anaknya dan memikirkan Haris. Dia memutuskan bahawa keesokan harinya dia akan membawa sebungkus bekal makanan tambahan untuknya. Tiada salahnya membuat makanan untuk seorang lagi, dan mungkin gerak isyarat itu akan membuat perbezaan dalam hidupnya. Haris, pula, berada di pejabat mewah di rumah, mengendalikan komputer. Dia telah meneliti lebih lanjut tentang Sofia, dan menemui perkara yang membuatnya lebih teruja dan bersalah pada masa yang sama. Dia menemui rekod lama ketika Sofia belajar kejururawatan, markah cemerlang, pujian daripada pensyarah, penyertaan dalam projek sukarelawan di Hospital College. Sofia bukan sahaja seorang yang baik, dia juga seorang yang cemerlang dan telah meninggalkan segala-galanya untuk menjaga keluarga. Dia juga mendapati bahawa Sofia bekerja di 3 tempat berbeza untuk dapat membayar bil. Selain membersih di bangunan komersial, dia melakukan pembersihan di sebuah klinik pada hujung minggu dan juga mengambil kerja tambahan apabila dia dapat. Rasa bersalah yang dirasakan Haris sangat dahsyat. Di situ ada seorang wanita yang berjuang menentang semua kesulitan, mengorbankan impiannya sendiri untuk keluarga, dan masih mencari masa dan tenaga untuk membantu seorang yang tidak dikenali di jalanan. Dan dia berbohong kepadanya, bermain dengan perasaannya, tetapi pada masa yang sama tidak pernah berasa begitu hidup. Perbualan dengan Sofia membangkitkan emosi dalam dirinya yang telah lama terpendam. Cara dia memandangnya, bagaimana dia mengambil berat secara tulus, bagaimana dia menawarkan bantuan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Haris bangun dan pergi ke tingkap panoramik pangsapurinya yang menghadap seluruh bandar. Semua lampu itu mewakili kehidupan, cerita, orang yang berjuang untuk terus hidup. Dan di suatu tempat di bawah sana ada Sofia, mungkin juga berjaga, bimbang tentang bil atau kesihatan ibunya. Dia membuat keputusan. Dia akan meneruskan penyamaran itu selama beberapa hari lagi, tetapi bukan kerana rasa ingin tahu atau pengalaman sosial. Dia akan meneruskan kerana dia ingin mengenali wanita luar biasa itu dengan lebih baik. Dia ingin memahami dari mana datangnya begitu banyak kekuatan, begitu banyak kebaikan, begitu banyak kemampuan untuk mencintai, dan mungkin di lubuk hatinya, dia mula jatuh cinta buat pertama kalinya dalam hidup. Fajar menyingsing dengan Haris masih berjaga, merancang bagaimana dia boleh membantu Sofia tanpa mendedahkan identitinya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk ibunya, untuk ubat-ubatan yang mahal, untuk pendidikan anaknya. Tetapi dia tahu, Sofia tidak akan pernah menerima bantuan daripada orang yang tidak dikenali. Dia perlu menjadi kreatif. Dia perlu mencari cara untuk memperbaiki hidupnya tanpa menimbulkan syak wasangka, kerana satu perkara yang telah dia ketahui pada hari-hari itu. Sofia bukan sahaja wanita yang paling baik yang pernah dikenalinya,
Dia juga adalah orang yang paling bermaruah. Dan dia bersedia melakukan apa sahaja untuk layak mendapat cintanya. Haris tiba di kaki 5 lebih awal dari biasa, tidak sabar untuk bertemu Sofia. Dia telah menghabiskan sepanjang malam memikirkannya, tentang perbualan yang mereka ada, tentang kekuatan yang ditunjukkannya, walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan. Apabila dia melihatnya menghampiri, membawa beg termal selain beg tangan biasa, dia merasakan jantungnya berdegup laju. "Selamat pagi, Haris," katanya dengan senyuman yang menerangi mana-mana persekitaran. "Bagaimana malam awak?" "Baik, terima kasih. Dan saya? Sibuk seperti biasa." Sofia menjawab, "Duduk di sebelahnya di kaki 5, tetapi saya bawa kejutan untuk awak." Dia membuka beg termal dan mengeluarkan bekas yang masih panas. "Saya buat sebungkus bekal, makanan rumah yang dibuat dengan kasih sayang." Haris mengambil bekas itu, merasakan tangannya menggeletar. Bukan sahaja makanan yang menyentuhnya, tetapi mengetahui bahwa seseorang telah bangun lebih awal, telah memikirkannya, telah membuat itu khas untuknya. "Sofia, awak tidak perlu pun." "Tentu saja perlu," dia memotong. "Makanan jalanan tidak berkhasiat. Awak perlu makan dengan betul, jika awak mahu mempunyai kekuatan untuk mencari kerja." Haris membuka bekas itu dan melihat nasi, kacang, ayam carik dan sayur-sayuran berwarna-warni. Semuanya disusun dengan teliti, seolah-olah untuk seseorang yang istimewa. Dan pada ketika itu, dia berasa benar-benar istimewa buat pertama kalinya dalam masa yang lama. "Bagaimana awak sempat buat semua ini?" dia bertanya, mengetahui bahwa dia bekerja di beberapa tempat. "Saya bangun lebih awal sedikit. Bukan apa-apa pun, tetapi Haris tahu ia lebih daripada itu. Dia tahu bahwa wanita itu telah mengorbankan waktu tidur yang berharga. Dia telah menggunakan bahan-bahan yang menelan wang yang dia tidak mempunyai lebihan. Semua untuk menjaga seorang yang tidak dikenali." "Sofia, boleh saya tanya sesuatu? Kenapa awak buat begitu banyak untuk saya? Awak hampir tidak mengenali saya." Dia terdiam beberapa saat, melihat pergerakan jalan. "Tahu tak, Haris, ada satu perkara yang saya tidak pernah beritahu sesiapa. Apabila ayah saya meninggal, saya dan ibu saya melalui fasa yang sangat sukar. Kami sampai tidak ada makanan beberapa hari." Haris merasakan satu simpulan di kerongkongnya. "Sungguh, saya, hamil Irfan, menjaga ibu saya, yang baru sahaja mengetahui keadaannya. Saya tidak ada pekerjaan, saya tidak ada tempat untuk pergi. Suatu hari saya duduk di bangku taman menangis, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Air mata mula mengalir di pipi Sofia. Seorang wanita yang tidak dikenali mendekati saya, tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sebelah saya dan kekal di situ dengan saya. Kemudian dia memberi saya sampul surat dengan wang dan berkata, 'Nak, kadang-kadang kita perlu menjadi malaikat dalam kehidupan seseorang.' Haris sangat tersentuh. "Dan awak tidak pernah melihatnya lagi?" "Tidak pernah. Tetapi sikap itu mengubah hidup saya, memberi saya kekuatan untuk terus berjuang. Sejak itu, setiap kali saya boleh, saya coba menjadi malaikat itu untuk seseorang." Pendedahan itu melanda Haris seperti tumbukan ke perut. Sofia tidak membantunya kerana kasihan atau amal. Dia membalas perbuatan baik yang telah diterimanya pada saat-saat putus asa. "Awak seorang yang luar biasa," katanya. Suaranya tersekat-sekat. "Saya tidak. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh sesiapapun." Pada ketika ini, Haris melihat seorang lelaki menghampiri di kaki 5 dan darahnya membeku. Itu Dato' Farid, seorang ahli perniagaan yang berada dalam kalangan sosial yang sama dengannya. Jika Dato' Farid mengenalinya, seluruh penyamaran akan terbongkar. Haris menundukkan kepalanya dengan cepat, menarik topi ke atas matanya. "Sofia, lelaki itu, ada apa dengan dia?" dia bertanya. Melihat ke arah yang Haris tunjuk, Dato' Farid sedang berjalan terus ke arah mereka, bercakap di telepon bimbit. Semakin dia menghampiri, Haris menyadari bahwa adalah mustahil untuk tidak disedari. "Haris? Haris bin Mansur," Dato' Farid berkata, berhenti di hadapan mereka dengan ekspresi terkejut sepenuhnya. Haris mengangkat matanya perlahan, cuba memikirkan alasan pantas. Sofia melihat antara kedua-duanya, keliru dengan situasi itu. "Kawan, apa yang awak buat di sini dalam keadaan begini?" Dato' Farid terus menganalisis pakaian kotor Haris. "Ini sejenis proyek sosial syarikat awak ke?" Ia sesuatu seperti itu. Haris tergagap-gagap terdesak agar Dato' Farid tidak berkata apa-apa lagi yang membahayakan. "Baguslah. Saya sentiasa kagum dengan sisi filantropi awak. Berapa lama awak akan kekal dalam eksperimen ini?" Haris melihat Sofia berkerut kening, jelas keliru dengan perbualan itu. Dia perlu bertindak cepat.
sebelum dia mula bertanya soalan. Dato Farid, sebenarnya, saya sedang. Maaf mengganggu, Sofia menyelit. Bangun dari kaki 5. Kalian saling mengenali? Dato Farid melihat Sofia seolah-olah dia melihatnya buat pertama kali. Tidak, kami tidak mengenali satu sama lain. Saya Dato Farid, ahli perniagaan dalam bidang hartanah. Dan awak Sofia? Saya bekerja di bangunan ini. Oh, baguslah. Dan bagaimana awak mengenali Haris? Soalan itu membuat Sofia semakin keliru. Saya kenali dia di kaki 5 ini. Dia sedang dalam kesusahan. Dato Farid ketawa kuat. Kesusahan? Sofia, awak tahu siapa lelaki ini? Haris merasakan dunianya runtuh. Dato Farid, tolong. Ini Haris bin Mansor, pemilik Mendes, dan rakan-rakan, salah satu syarikat perunding keuangan terbesar di negara ini. Lelaki ini mempunyai lebih banyak wang daripada bank. Kesunyian yang berlaku selepas itu sangat memekakkan. Sofia memandang Haris dengan ekspresi yang bercampur baur kejutan, kekeliruan, dan sesuatu yang kelihatan seperti kekecewaan yang mendalam. Macam mana? Dia berbisik. Dato Farid menyadari dia telah bercakap terlalu banyak. Opa, saya rasa saya dah campur tangan dalam hal yang tidak sepatutnya. Haris, kita berbual kemudian, oke? Dia beredar dengan cepat, meninggalkan Haris dan Sofia bersendirian dalam situasi yang memalukan. Sofia terus memandangnya, menunggu penjelasan yang dia tidak tahu bagaimana untuk berikan. Sofia, saya boleh jelaskan. Jelaskan apa? Katanya, suaranya lebih kasar daripada biasa. Bahwa awak berbohong kepada saya sejak hari pertama, bahwa awak menjadikan saya bodoh. Bukan begitu? Jadi bagaimana pula? Sofia jelas terguris. Awak kaya dan awak berpura-pura miskin di sini untuk apa? Untuk berseronok dengan wanita naif yang mempercayai awak. Air mata mula mengalir di pipi Sofia. Saya ambil makanan dari mulut anak saya untuk bawa kepada awak. Saya bangun lebih awal untuk buat bekal makanan awak. Saya risaukan awak. Setiap perkataan Sofia adalah seperti tusukan ke hati Haris. Melihat kesakitan di matanya, mengetahui bahwa dia telah menyebabkan kekecewaan itu adalah lebih teruk daripada sebarang hukuman. Sofia, tolong, biar saya jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa saya begitu menyedihkan sehingga awak rasa lucu untuk bermain-main dengan saya. Saya tidak pernah rasa awak menyedihkan, sebaliknya. Kalau begitu, kenapa awak berbohong? Haris menarik nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia berada pada saat paling penting dalam seluruh situasi itu. Kerana saya ingin mencari seseorang yang akan mencintai saya kerana siapa saya, bukan kerana apa yang saya miliki. Dan awak fikir berbohong adalah jalan yang betul. Tidak, saya sesat. Sofia, bosan dengan orang yang hanya mendekati saya kerana kepentingan. Dan kemudian awak muncul, dan awak memutuskan untuk menguji saya. Begitukah? Pada mulanya memang begitu. Haris mengaku melihat ekspresi Sofia semakin tertutup. Tetapi selepas saya mengenali awak, semuanya berubah. Awak adalah orang yang paling luar biasa yang pernah saya kenali dalam hidup saya. Sofia menggelengkan kepala, mengelap air matanya. Tahu tak apa yang paling sedih, Haris? Saya benar-benar mengambil berat tentang awak. Saya fikir saya telah menemui seseorang yang istimewa, seseorang yang memerlukan bantuan, seseorang yang... Dia berhenti bercakap seolah-olah dia menyadari sesuatu. Ya Allah, awak pasti banyak mempermainkan saya. Pekerja pembersihan yang miskin, cuba membantu ahli perniagaan jutawan. Sofia, saya tidak pernah ketawa. Tidak pernah, katanya dengan pahit. Jadi, apa yang awak buat? Awak kasihan? Awak rasa comel kebodohan saya? Saya jatuh cinta dengan awak. Perkataan itu keluar dari mulut Haris sebelum dia menyadarinya. Sofia berhenti menangis dan memandangnya dengan tidak percaya. Apa yang awak cakap? Saya jatuh cinta dengan awak, Sofia, kerana kebaikan awak, kerana kekuatan awak, kerana cara awak melihat dunia. Awak menunjukkan kepada saya apa itu cinta sejati. Sofia menggelengkan kepala perlahan-lahan. Saya tidak percaya awak mengatakan ini sekarang. Selepas berbohong kepada saya sejak saat pertama. Saya tahu saya telah merosakkan segalanya. Saya tahu saya tidak layak mendapat kemaafan awak. Tetapi semua yang saya rasakan untuk awak adalah nyata. Nyata? Sofia ketawa tanpa humor. Bagaimana ia boleh nyata berdasarkan pembohongan? Dia mengambil bagnya dan mula beredar. Haris, atau entahlah apa nama sebenar awak, saya tidak mahu melihat awak lagi. Nama saya memang Haris, dan apa yang saya rasakan untuk awak adalah nyata. Tetapi Sofia sudah berjalan ke arah bangunan.
tanpa menoleh ke belakang. Haris kekal berdiri, memegang bekal makanan yang telah dibuatnya dengan penuh kasih sayang, melihat wanita yang dicintainya beredar, mungkin untuk selama-lamanya. Pada ketika itu, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesilapan terbesar dalam hidupnya. Dia telah menemui cinta sejati dan telah kehilangannya karena pembohongan yang bermula sebagai eksperimen dan berakhir sebagai tragedi. Bekal makanan itu menjadi sejuk di tangannya sambil dia coba memproses dimensi apa yang telah berlaku. Sofia bukan sahaja wanita yang paling baik yang dikenalinya, dia juga adalah satu-satunya yang benar-benar mengambil berat tentangnya dan dia telah mengkhianatinya dengan cara yang paling teruk. Haris menghabiskan sepanjang malam berjalan di jalan-jalan bandar, tidak dapat mengeluarkan ekspresi kesakitan di wajah Sofia dari kepalanya. Setiap perkataan yang diucapkannya bergema di telinganya seperti kutukan. Saya ambil makanan dari mulut anak saya untuk bawa kepada awak. Frasa itu menghancurkannya dari dalam. Apabila Fajar menyingsing, dia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia tidak akan berbohong lagi, tidak akan bersembunyi lagi. Dia memakai salah satu pakaian normalnya, kemeja biasa, dan seluar jeans, dan terus pergi ke bangunan tempat Sofia bekerja. Dia perlu bercakap dengannya, dia perlu menjelaskan. Walaupun dia tahu mungkin sudah terlambat, dia tiba di bangunan itu dan menunggu di kaunter penyambut tetamu. Pengawal keselamatan, Pak Kasim, mengenalinya serta-merta. Tuan Haris, Tuan di sini awal hari ini, datang untuk menyelesaikan sesuatu di syarikat. Haris menarik nafas panjang. Sebenarnya, saya datang untuk bercakap dengan salah seorang pekerja pembersihan, Sofia. Pak Kasim mengangkat kening, terkejut. Sofia, dia belum sampai lagi, tetapi dia sepatutnya akan sampai. Boleh saya beritahu Tuan mahu bercakap dengannya? Tidak perlu. Saya akan tunggu di sini sahaja. Haris duduk di salah satu kerusi di kaunter penyambut tetamu, gugup seperti tidak pernah sebelum ini. Beberapa orang yang lalu lalang menyapanya, terkejut melihatnya di situ begitu awal dan dengan ekspresi tegang itu. Apabila Sofia masuk melalui pintu utama, membawa peralatan pembersihannya, dia berhenti serta-merta apabila melihatnya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi dingin yang memedihkan hati Haris. "Apa yang awak buat di sini?" dia bertanya, mendekatinya dengan langkah keras. "Saya datang untuk bercakap dengan awak. Kita tiada apa-apa untuk dibualkan." Sofia coba melintas terus, tetapi Haris bangun, menghalang laluannya dengan lembut. "Tolong Sofia, beri saya 5 menit. Awak sudah membazirkan beberapa hari hidup saya dengan pembohongan awak. Saya tidak akan membazirkan walaupun 5 menit lagi." Beberapa orang di kaunter penyambut tetamu mula melihat ke arah mereka, ingin tahu dengan perbualan itu. Haris menyadari bahwa itu bukan tempat yang ideal untuk perbualan intim. "Kalau begitu jumpa saya selepas waktu kerja awak. Tolong." "Tidak, Sofia. Saya tahu awak terluka." "Terluka?" Dia memotong, suaranya lebih kuat daripada yang dimaksudkan. "Awak fikir ia hanya luka, Haris. Awak mempermainkan perasaan saya. Pura-pura memerlukan bantuan kepada seorang wanita yang benar-benar memerlukan bantuan." Air mata mula mengalir di pipi Sofia dan Haris, berasa ingin memeluknya untuk mengelap setiap titisan air mata itu, tetapi dia tahu dia tidak lagi mempunyai hak itu. "Awak membuat saya berasa istimewa." Dia menyambung, suaranya tersekat-sekat. "Membuat saya percaya bahwa saya membuat perbezaan dalam kehidupan seseorang. Dan semuanya hanya gurauan untuk awak." "Tidak pernah gurauan, Sofia. Tidak pernah." "Kalau begitu, apa itu? Sebuah eksperimen sosial? Pertaruhan dengan kawan-kawan kaya awak?" Haris melihat sekeliling dan melihat bahwa kini beberapa orang memberi perhatian kepada perbualan itu. Dia memutuskan bahwa tidak kira siapa yang mendengar. Yang penting hanyalah membuat Sofia faham. "Ia adalah ketakutan," katanya, suaranya jelas dan tegas. "Ketakutan untuk tidak pernah menemui seseorang yang benar-benar mencintai saya." Sofia berhenti menangis dan memandangnya dengan penuh perhatian. "Awak tahu berapa ramai wanita yang mendekati saya tahun lepas?" Haris menyambung, "Puluhan, cantik, bijak, berjaya, tetapi semua mahukan perkara yang sama. Wang saya, status saya, pangsa puri saya, kereta saya." Dia merasakan suaranya mula tersekat-sekat. "Saya letih, Sofia. Letih dilihat sebagai hadiah, sebagai objek. Saya ingin mencari seseorang yang akan melihat saya, dan melihat seorang manusia, bukan account bank. Dan awak fikir berbohong adalah penyelesaiannya. Saya fikir itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan." Haris mengakui, "Tetapi saya salah sepenuhnya." Sofia menggelengkan kepala. "Haris, awak tidak faham betapa seriusnya apa yang awak lakukan.
Saya membuka hati saya kepada awak. Saya bercerita tentang ibu saya, tentang anak saya, tentang impian saya, dan saya simpan setiap perkataan di dalam hati saya. Dia memotong. Setiap cerita yang awak ceritakan, setiap senyuman yang awak berikan kepada saya, setiap gerak isyarat kasih sayang, tiada apa-apa yang terbuang. Bagaimana saya boleh mempercayai awak? Bagaimana saya tahu awak tidak berbohong lagi? Haris berfikir beberapa saat dan membuat keputusan yang menakutkannya. Jika dia ingin membuktikan bahwa dia ikhlas, dia perlu mendedahkan dirinya sepenuhnya. Nama penuh saya Haris bin Mansor. Saya mempunyai syarikat ini selama 12 tahun. Saya membina dari awal dengan seorang rakan university. Saya tinggal sendirian di sebuah pangsapuri di kawasan selatan yang terlalu besar dan terlalu kosong. Dia menarik nafas panjang sebelum meneruskan. Saya kehilangan ibu saya 3 tahun yang lalu akibat komplikasi perubatan yang boleh saya elakkan jika saya lebih memberi perhatian kepadanya. Sejak itu, saya berasa bersalah setiap hari. Sofia mendengar dalam diam, melihat Haris membuka diri dengan cara yang membuatnya benar-benar rentan. Saya tidak ada kawan sejati, hanya rakan kongsi perniagaan. Saya tidak ada keluarga terdekat. Saya menghabiskan sebahagian besar hujung minggu sendirian, coba mengisi kekosongan yang Wang tidak pernah dapat isi, sehingga saya bertemu awak. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya bangun dengan semangat untuk menjalani hari. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya berasa penting kepada seseorang. Sofia, saya tahu saya telah merosakkan segalanya. Dia menyambung, tidak membiarkannya bercakap. Saya tahu saya tidak layak mendapat kemaafan awak, tetapi saya perlu awak tahu bahwa setiap saat yang kita lalui bersama adalah nyata bagi saya. Setiap perbualan, setiap senyuman awak, setiap gerak isyarat kasih sayang yang awak berikan kepada saya. Haris mengelap air matanya dan memandang tepat ke mata Sofia. Awak bertanya kepada saya sama ada saya berbohong lagi. Tidak. Saya memberitahu awak kebenaran yang paling menyakitkan dalam hidup saya, bahwa saya adalah seorang lelaki yang sesat, kosong, yang mempunyai segala-galanya dalam hidup dan tidak tahu menghargai apa-apa sehingga saya bertemu awak. Kesunyian yang berlaku selepas itu sangat tegang. Orang di sekeliling telah berhenti sepenuhnya aktiviti mereka untuk mendengar pengakuan itu. Sofia memandang Haris dengan ekspresi yang bercampur baur kesakitan, kekeliruan dan sesuatu yang kelihatan seperti belas kasihan. Awak benar-benar percaya ini membenarkan apa yang awak lakukan? Dia bertanya perlahan. Tidak membenarkan apa-apa, Haris menjawab serta-merta. Tiada justifikasi untuk apa yang saya lakukan. Ia adalah keegoisan semata-mata. Tetapi saya di sini merendahkan diri di hadapan semua orang, karena awak lebih berharga daripada kebanggaan saya. Sofia menutup matanya beberapa saat, seolah-olah dia coba memproses semua yang telah didengar. Haris, awak telah menyakiti saya dengan mendalam, katanya apabila dia membuka mata semula. Membuat saya mempersoalkan sama ada saya ini terlalu naif, sama ada saya begitu mudah ditipu. Awak tidak naif, awak baik hati. Awak adalah orang yang paling tulen dan sebenar yang pernah saya kenali dalam hidup saya. Bagaimana saya boleh mempercayai apa sahaja yang awak cakap selepas mengetahui awak berbohong sejak hari pertama? Soalan itu melanda Haris seperti tumbukan. Dia betul. Bagaimana dia boleh mengharapkan Sofia untuk mempercayainya lagi selepas merosakkan kepercayaan itu dengan cara yang begitu dahsyat? Saya tidak tahu. Dia menjawab dengan kejujuran sepenuhnya. Saya hanya tahu bahwa saya akan menghabiskan sisa hidup saya, coba membuktikan bahwa saya layak mendapat peluang kedua. Sofia menggelengkan kepala perlahan-lahan. Haris, saya perlu berfikir. Saya perlu memproses semua ini. Berapa lama awak perlukan? Saya tidak tahu. Mungkin masa yang sangat lama. Mungkin saya tidak akan dapat memaafkan awak. Kemungkinan kehilangan Sofia selama-lamanya membuat Haris merasakan keputusasaan yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Boleh saya tunggu? Saya akan tunggu selama yang diperlukan. Kenapa? Karena saya sangat berharga bagi awak. Haris melihat ke matanya dan memutuskan untuk mengatakan kebenaran yang paling penting dari semua. Karena awak mengajar saya untuk mencintai. Karena awak menunjukkan kepada saya bahwa kebaikan sejati wujud di dunia. Karena apabila saya melihat awak, saya melihat orang yang saya ingin menjadi. Dia menarik nafas panjang sebelum meneruskan. Dan karena saya jatuh cinta dengan awak dengan cara yang saya tidak pernah sangka mungkin. Bukan karena apa yang awak ada atau apa yang awak lakukan untuk saya, tetapi karena siapa awak. Sofia terus memandangnya selama beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam. Kemudian dia mengambil peralatan pembersihan yang telah ditinggalkannya di lantai dan mula berjalan ke arah lift. Sofia, tunggu. Haris memanggil.
Dia berhenti dan berpaling. Haris, saya perlu bekerja sekarang, dan awak perlu beri saya ruang untuk berfikir. Boleh saya telepon awak? Boleh saya cari awak? Tidak. Apabila saya bersedia untuk berbual, jika suatu hari nanti saya bersedia, saya akan cari awak. Dia masuk ke dalam lift dan pintu lift tertutup, membawa bersama wanita yang telah menjadi perkara paling penting dalam hidup Haris. Dia kekal berdiri di kaunter penyambut tetamu, merasakan pandangan semua orang yang telah menyaksikan adegan itu. Pak Kasim mendekatinya. Tuan Haris, dengan segala hormat, Sofia adalah seorang wanita yang sangat istimewa. Jika Tuan berjaya mendapatkan kemaafannya, Tuan akan menjadi lelaki yang paling bertuah di dunia. Haris mengangguk, merasakan beban penuh tindakannya. Saya tahu, Pak Kasim, saya tahu. Dia keluar dari bangunan itu mengetahui bahwa dia telah melakukan segala yang dia mampu pada ketika itu. Kini hanya tinggal menunggu dan berharap agar cinta lebih kuat daripada kekecewaan. 3 hari berlalu sejak perbualan terakhir antara Haris dan Sofia, dan dia hancur. Dia tidak dapat bekerja, tidak dapat makan, tidak dapat memikirkan apa-apa selain dia. Rizal telah menelepon beberapa kali bimbang dengan ketidakhadirannya di syarikat, tetapi Haris hanya mengatakan bahwa dia sedang menyelesaikan urusan pribadi. Kak Minah, pembantu rumahnya, juga bimbang. Tuan Haris, Tuan tidak sihat, tidak makan dengan betul selama beberapa hari, berjalan di sekitar rumah seperti roh yang sesat. Saya baik-baik saja, Kak Minah. Saya hanya perlu menyelesaikan satu situasi. Situasi apa? Mungkin saya boleh bantu. Haris memandang Kak Minah, yang telah bekerja untuknya selama lebih dari 5 tahun. Dia seorang wanita yang ringkas, jujur, yang sentiasa menjaganya dengan kasih sayang keibuan. Mungkin dia boleh faham. Kak Minah, awak pernah mencintai seseorang sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk orang itu. Dia tersenyum sedih. Tentu, Tuan. Saya ada 3 orang anak dan pernah mencintai seorang lelaki yang menghancurkan hati saya. Bagaimana awak dapat mengatasinya? Siapa kata saya mengatasinya? Kak Minah ketawa perlahan. Beberapa luka kita belajar untuk membawanya, bukan untuk menyembuhkannya. Haris merasakan dadanya sakit. Dan jika awak mempunyai peluang untuk memenangi kembali cinta itu, awak akan lakukan apa sahaja, bergantung pada apa yang berlaku ya. Tetapi cinta sejati tidak dimenangi kembali dengan keputusasaan, Tuan Haris. Ia dimenangi kembali dengan kebenaran dan kesabaran. Pada saat yang sama, di seberang bandar, Sofia sedang melalui minggu terburuk dalam hidupnya. Dia tidak dapat mengeluarkan Haris dari kepalanya. Dia tidak dapat berhenti memikirkan kesakitan yang dilihatnya di mata Haris apabila dia mengakui perasaannya. Nah, awak berbeza sejak hari itu. Makcik Salmah berkata sambil Sofia menguruskan ubat-ubatannya. Nak berbual? Tidak ada apa-apa, Mak. Sofia, Mak ni ibu awak. Mak tahu bila awak menderita. Sofia berhenti apa yang sedang dilakukannya dan duduk di sebelah ibunya. Ingat tak pemuda yang saya cerita saya tolong? Haris, yang tinggal di jalanan. Dia berbohong, Mak. Dia kaya, sangat kaya. Dia berpura-pura miskin untuk entahlah apa. Makcik Salmah terdiam beberapa saat, memproses maklumat itu. Dan bagaimana awak mengetahuinya? Sofia menceritakan seluruh cerita kepada ibunya, dari pertemuan dengan Datuk Farid hingga perbualan di bangunan itu. Sambil bercerita, air mata kembali mengalir di pipinya. Dia kata dia jatuh cinta dengan saya, Mak. Tapi bagaimana saya boleh mempercayai seseorang yang berbohong sejak saat pertama? Makcik Salmah memegang tangan anaknya. Sofia, boleh Mak tanya sesuatu? Apabila kalian berbual, apabila dia masih berpura-pura, awak rasa dia berbohong? Tidak. Dia kelihatan tulus. Sebab itulah sangat sakit apabila mengetahui kebenarannya. Dan cara dia memandang awak, cara dia melayan awak. Sofia menutup matanya, mengingati detik-detik yang telah mereka kongsi. Dengan kasih sayang, dengan hormat, seolah-olah saya adalah orang yang paling penting di dunia. Kalau begitu, mungkin perasaannya itu benar. Walaupun keadaan itu palsu. Mak, dia menipu saya. Menipu tentang keadaan keuangannya, tetapi menipu tentang perasaannya. Soalan ibunya membuat Sofia berpikir secara mendalam. Dia mengingati setiap pandangan Haris, setiap perkataan kasih sayang, setiap saat di mana dia kelihatan tersentuh dengan kebaikannya. Sementara itu, Haris telah membuat keputusan. Dia tidak akan lagi menunggu secara pasif. Dia akan pergi ke bangunan tempat Sofia bekerja setiap hari, sehingga dia bersetuju untuk bercakap dengannya lagi. Pada hari keempat, dia tiba lebih awal dan berdiri di kaki 5 di hadapan bangunan itu. Tetapi kali ini, dia tidak berpura-pura menjadi gelandangan. Dia berpakaian normal, dengan papan tanda di tangan,
yang berbunyi, "Sofia, saya perlukan kemaafan awak." Pak Kasim, pengawal keselamatan, melihatnya dari tingkap dan turun untuk berbual. "Tuan Haris, apa yang Tuan buat?" "Menunggu Sofia. Saya perlu bercakap dengannya." "Tetapi, Tuan, begitu di jalanan orang akan bercakap." "Biarkan mereka bercakap, Pak Kasim. Saya tidak peduli lagi tentang itu." Apabila Sofia tiba dan melihat Haris berdiri di kaki 5 dengan papan tanda itu, dia merasakan jantungnya berdegup laju. Beberapa orang sedang melihat. Ada yang mengambil gambar dengan telepon bimbit. Dia mendekatinya dengan malu. "Haris, apa yang awak buat?" "Semua orang melihat. Saya tidak peduli. Saya hanya mahu bercakap dengan awak." "Tidak, di sini awak sedang membuat pertunjukan." Haris menjatuhkan papan tanda itu ke tanah. "Kalau begitu kita berbual di tempat lain, tolong." Sofia melihat sekeliling, melihat orang ramai yang ingin tahu memerhatikan adegan itu. "Awak membuat saya malu." "Maaf, bukan niat saya hanya terdesak." Perkataan terdesak menyentuh sesuatu yang mendalam di hati Sofia. Dia dapat melihat di matanya bahwa itu bukan lakonan, itu adalah keputusasaan yang sebenar. 5 menit, katanya, di taman itu. Mereka berjalan ke bangku yang sama, di mana mereka pernah berbual buat pertama kali. Haris gugup, mengetahui bahwa mungkin itu adalah peluang terakhirnya. "Sofia, saya tahu awak minta masa untuk berfikir, tetapi saya tidak dapat berjauhan. Saya gila. Haris, biar saya habiskan, tolong." Dia menarik nafas panjang. "Saya tahu saya tidak layak mendapat kemaafan awak. Saya tahu saya telah merosakkan kepercayaan awak dengan cara yang paling teruk, tetapi saya perlu awak tahu satu perkara." Sofia berdiam diri menunggu. "Beberapa hari kebelakangan ini, saya mencari maklumat tentang awak, tentang keluarga awak, tentang hidup awak. Awak menyiasat saya." Dia bertanya dengan marah. "Bukan penyiasatan, itu adalah kepedulian." Haris mengeluarkan sampul surat dari poketnya. "Saya dapati ibu awak memerlukan rawatan khusus yang sangat mahal. Saya dapati awak bekerja di 3 tempat untuk dapat membayar bil. Saya dapati awak melepaskan kolej untuk menjaga keluarga." Sofia menjadi tegang. "Apa yang awak mahukan dengan ini?" "Saya mahu membantu tanpa mengharapkan apa-apa balasan." Dia menghulurkan sampul surat itu kepadanya. "Di sini ada cek yang cukup untuk membayar rawatan ibu awak untuk 2 tahun akan datang dan untuk awak kembali ke kolej." Sofia melihat sampul surat itu, seolah-olah ia racun. "Awak cuba membeli saya?" "Tidak. Saya cuba memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan." "Haris, awak tidak faham apa-apa." Sofia bangun dengan jelas marah. "Awak fikir awak boleh menyelesaikan segala-galanya dengan wang?" "Saya tidak fikir saya boleh menyelesaikan segala-galanya. Saya hanya mahu membantu. Saya tidak mahu bantuan awak. Saya tidak mahu amal awak." "Bukan amal, Sofia. Itu adalah cinta." Perkataan itu tergantung di udara antara mereka. Sofia berhenti berjalan dan berpaling menghadapnya. "Cinta? Awak panggil ini cinta? Berbohong kepada seseorang, mengetahui kehidupan pribadi orang itu, dan kemudian cuba membeli kemaafan?" "Saya tidak cuba membeli apa-apa. Saya cuba menunjukkan bahwa saya benar-benar mengambil berat tentang awak. Jika awak benar-benar mengambil berat, awak akan menghormati keputusan saya untuk tidak mahu bercakap dengan awak." Haris merasakan seolah-olah dia telah ditumbuk di perut. "Sofia, tolong." "Tidak, Haris. Awak tidak faham. Awak tidak faham apa itu bangga walaupun miskin. Awak tidak faham apa itu berjuang untuk segala-galanya yang awak ada. Awak tidak faham bahwa beberapa perkara wang tidak boleh beli." Dia mula beredar lagi dan salah satunya adalah kepercayaan saya. Haris kekal berdiri, memegang sampul surat itu, melihat wanita yang dicintainya beredar sekali lagi. Tetapi kali ini sesuatu dalam dirinya berubah. Dia menyadari bahwa dia mendekati segala-galanya dengan cara yang salah. Dia mengejarnya. "Sofia, tunggu." "Haris, cukuplah." "Awak betul," katanya tercungap-cungap. "Awak betul sepenuhnya." Sofia berhenti, terkejut dengan perubahan nada suaranya. "Saya tidak faham apa itu bangga menjadi miskin. Saya tidak faham apa itu berjuang untuk segala-galanya yang saya ada. Saya tidak faham bahwa wang tidak boleh membeli beberapa perkara." Haris mengoyakkan cek di hadapannya. "Tetapi saya mahu belajar. Saya mahu awak mengajar saya." Sofia melihat kepingan cek di tanah. "Tidak percaya. Jika awak beri saya peluang, bukan sebagai lelaki kaya yang cuba menyelesaikan segala-galanya dengan wang, tetapi sebagai lelaki yang sesat yang perlu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik." Dia melihat ke matanya dan melihat sesuatu yang berbeza. Bukan lagi keputusasaan, tetapi kerendahan hati.
Haris, walaupun saya mahu memaafkan awak, bagaimana saya boleh mempercayai awak lagi? Saya tidak tahu, dia menjawab dengan kejujuran sepenuhnya. Saya hanya tahu bahwa saya akan menghabiskan sisa hidup saya coba membuktikan bahwa saya boleh layak mendapat kepercayaan awak. Sofia terdiam beberapa saat yang terasa seperti keabadian. Satu peluang, katanya akhirnya. Satu-satunya peluang, tetapi dengan satu syarat. Hati Haris berdegup kencang. Apa sahaja syarat, tiada pembohongan. Tidak lagi. Tentang apa-apa pun. Walaupun kebenaran itu menyakitkan, saya janji. Dan tiada cubaan untuk menyelesaikan masalah saya dengan Wang. Jika awak mahu mengenali saya sebenar-benarnya, awak perlu menerima saya seadanya, dengan kesukaran saya dan segala-galanya. Saya janji itu juga. Sofia menghulurkan tangannya kepadanya. Jadi, mari kita mulakan dari awal. Nama saya Sofia binti Saleh. Saya berumur 29 tahun. Saya pekerja pembersihan, ibu tunggal, dan menjaga ibu saya yang mempunyai keadaan kesehatan yang sensitif. Haris memegang tangannya merasakan emosi yang luar biasa. Nama saya Haris bin Mansor. Saya berumur 36 tahun. Saya seorang ahli perniagaan. Dan saya adalah seorang lelaki yang telah hilang arah dalam hidup, sehingga saya bertemu seorang wanita luar biasa, yang menunjukkan kepada saya apa yang benar-benar penting. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Sofia tersenyum, senyuman kecil, masih penuh berhati-hati, tetapi ia menerangi seluruh dunia Haris. Ia tidak akan mudah, katanya. Saya masih terluka, saya masih takut untuk mempercayai awak. Saya tahu, dan saya akan buktikan setiap hari, bahwa saya layak mendapat kepercayaan awak. Sofia melepaskan tangannya. Saya perlu kembali bekerja. Puan Zahara pasti sudah mencari saya. Boleh saya jumpa awak selepas waktu kerja? Dia teragak-agak beberapa saat. Boleh, tetapi kali ini saya mahu awak mengenali keluarga saya, ibu saya dan anak saya. Jika kita mahu coba lagi, saya mahu ia dengan ketulusan sepenuhnya. Haris merasakan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia akan menjadi satu penghormatan untuk mengenali keluarga awak. Sambil berjalan pulang ke rumah, Haris tahu bahwa dia telah mendapat peluang kedua yang berharga, dan kali ini dia tidak akan mempersiakannya. Haris tiba di alamat yang diberikan Sofia pada lewat petang. Bangunan lama di kawasan kejiranan yang sederhana itu sangat berbeza dengan realitinya, tetapi dia tidak berasa tidak selesa. Dia berasa istimewa, karena dimasukkan ke dalam kehidupan sebenar Sofia. Dia naik tangga ke tingkat 2 dan mengetuk pintu bernomor 23. Sofia membuka pintu dan dia menyadari bahwa Sofia telah menukar pakaian, memakai gaun ringkas tetapi cantik. Awak gugup? Dia bertanya, melihat ketegangan di wajahnya. Sangat. Bagaimana jika ibu awak tidak suka saya? Bagaimana jika anak awak menolak saya? Kalau begitu awak perlu memenangi hati mereka. Sofia tersenyum untuk kali kedua hari itu. Seperti mana awak sedang cuba memenangi hati saya. Dia membawanya masuk ke dalam pangsa puri kecil, tetapi sangat kemas dan tersusun. Haris segera melihat dari mana datangnya kekuatan Sofia. Suasana itu memancarkan kasih sayang, kepedulian, keluarga yang bersatu. Ma, Irfan, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Sofia memanggil. Mak Cik Salmah muncul dari ruang tamu, bergerak perlahan dengan bantuan tongkat. Haris kagum dengan marwah yang dipertahankannya, walaupun menghadapi kesukaran fisikal. Ma, ini Haris. Haris, ini ibu saya, Mak Cik Salmah. Sangat gembira berkenalan, Mak Cik Salmah, kata Haris, menghulurkan tangan dengan hormat. Dia menganalisisnya dengan mata berpengalaman, yang telah melihat banyak perkara dalam hidup. Jadi, awaklah pemuda yang berbohong kepada anak saya? Soalan terus terang itu membuat Haris terkejut, tetapi dia memutuskan untuk menunaikan janji kejujuran sepenuhnya. Ya, Puan, saya melakukannya, dan saya sangat menyesal. Kenapa awak berbohong? Haris menarik nafas panjang. Kerana saya takut, Mak Cik Salmah. Takut tidak akan pernah menemui seseorang yang mencintai saya kerana siapa saya, bukan kerana apa yang saya miliki. Dan awak fikir menipu anak saya adalah penyelesaiannya. Saya tidak memikirkan akibatnya. Itu keegoisan saya. Mak Cik Salmah terus memandangnya dalam diam. Anak saya memberitahu saya awak jatuh cinta kepadanya. Betulkah? Itulah kebenaran yang paling tulen yang pernah saya katakan dalam hidup. Pada ketika ini, seorang budak lelaki kecil muncul berlari dari dapur, berhenti dengan malu-malu di belakang neneknya apabila dia melihat orang asing di ruang tamu. Irfan, mari sini. Sofia memanggil dengan penuh kasih sayang. Ini Haris yang saya ceritakan kepada awak. Budak lelaki itu mendekat perlahan, melihat Haris dengan rasa ingin tahu.
Awak lelaki yang Mama suka. Soalan yang tidak bersalah itu membuat Sofia tersipu dan Haris merasakan jantungnya berdegup laju. Anak awak sangat terus terang, kata Haris kepada Sofia sambil tersenyum. Mengikut keluarganya, Makcik Salmah mengulas dan Haris menyadari nada yang sedikit lebih mesra dalam suaranya. Boleh saya duduk dan berbual dengan kalian? Haris bertanya. Tentu. Sofia menjawab. Irfan, pergi ambil lukisan yang awak buat hari ini. Sambil budak lelaki itu berlari ke bilik, Makcik Salmah duduk di kerusi dan memberi isyarat kepada Haris untuk duduk di sofa. Haris, boleh saya tanya awak soalan pribadi? Makcik Salmah berkata, tentu puan. Awak pernah hidup susah dalam hidup. Haris teragak-agak beberapa saat, mengingati janji kejujuran sepenuhnya. Tidak, Makcik Salmah, saya tidak pernah kelaparan. Tidak pernah tidak ada tempat berteduh. Tidak pernah terpaksa memilih antara membeli obat atau makanan. Kalau begitu, bagaimana awak boleh memahami realiti kami? Saya tidak boleh, Haris mengakui. Dan itulah sebabnya saya perlu belajar. Saya perlu kalian mengajar saya. Makcik Salmah bertukar pandang dengan Sofia. Mengajar apa? Bagaimana sebuah keluarga boleh begitu bersatu, walaupun menghadapi kesukaran? Bagaimana anak awak boleh begitu pemurah, walaupun mempunyai sedikit? Bagaimana kalian boleh tersenyum, walaupun segalanya kelihatan sukar? Irfan kembali berlari dengan sekeping kertas di tangan. Pakcik, tengok apa yang saya lukis. Haris mengambil lukisan itu dan melihat garis-garis berwarna-warni yang kelihatan mewakili sebuah keluarga. Siapa orang-orang ini? Itu Mama, Nenek, saya dan Pakcik. Irfan berkata dengan gembira. Haris melihat lukisan itu, merasakan matanya berkaca. Awak lukis saya dalam keluarga awak? Mama kata Pakcik istimewa bagi dia. Jadi Pakcik istimewa bagi kami juga. Kealpaan kanak-kanak itu menyentuh sesuatu yang mendalam di hati Haris. Dia memandang Sofia yang jelas tersentuh dengan sikap anaknya. Irfan, boleh Pakcik tanya satu perkara? Haris berkata sambil berjongkok di paras budak lelaki itu. Boleh. Apa yang awak paling suka lakukan dengan Mama awak? Saya suka apabila Mama cerita dongeng sebelum tidur dan apabila kami buat kuih coklat pada hari Ahad. Dan awak mahu jadi apa apabila besar? Doktor, untuk menjaga nenek dan orang sakit lain. Haris memandang Makcik Salmah yang tersenyum bangga dengan cucunya. Irfan, awak tahu Mama awak juga mahu menjadi dalam bidang perubatan. Sungguh, budak lelaki itu melihat Sofia terkejut. Betul, Sofia mengesahkan. Saya belajar untuk menjadi juru rawat. Kenapa berhenti Mama? Sofia teragak-agak, tetapi Haris menjawab terlebih dahulu, kerana Mama awak adalah seorang wira. Dia melepaskan impiannya sendiri untuk menjaga kalian. Makcik Salmah memandang Haris dengan ekspresi yang berbeza. Terdapat rasa hormat di situ. Haris, katanya, boleh saya bercakap sesuatu secara pribadi? Tentu. Sofia membawa Irfan ke dapur, meninggalkan kedua-duanya bersendirian di ruang tamu. Anak saya adalah orang yang paling berharga di dunia ini, Makcik Salmah memulakan. Dia sudah banyak menderita. Ayah Irfan meninggalkannya apabila mengetahui kehamilan itu. Dia terpaksa meninggalkan segalanya untuk menjaga saya apabila saya mengetahui keadaan saya. Haris mendengar dalam diam, merasakan beban tanggung jawab yang ditanggung Sofia. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merungut, sentiasa berkata kami adalah keutamaannya. Tetapi saya melihat di matanya bahwa kadang-kadang dia merindui seseorang yang menjaganya juga. Makcik Salmah, saya ingin menjadi orang itu. Mahu itu mudah, mendapatkannya adalah cerita lain. Dia mencondongkan badan ke hadapan. Awak sanggup mencintai bukan sahaja anak saya, tetapi juga menerima bahwa kami adalah satu pakej lengkap. Saya dengan keadaan saya, Irfan dengan keperluannya. Saya terima dengan kasih sayang yang paling besar di dunia, Haris menjawab tanpa teragak-agak. Dan awak sanggup menghormati cara hidup kami, kesederhanaan kami, nilai-nilai kami? Saya sanggup malah, saya ingin belajar daripada kalian. Makcik Salmah tersenyum buat pertama kalinya. Kalau begitu, awak mendapat restu saya, tetapi dengan satu syarat. Apa? Jika suatu hari awak menyakiti anak saya lagi, awak perlu berhadapan dengan saya. Haris ketawa, menyadari bahwa dia telah memenangi sekutu yang kuat. Boleh, Makcik Salmah. Saya tidak berniat untuk mensia-siakan peluang kedua ini. Sofia kembali dari dapur dengan Irfan dan sebiji kek ringkas. Kawan-kawan, bagaimana kalau minum kopi? Sepanjang beberapa jam berikutnya, Haris mengalami sesuatu yang tidak pernah dialaminya. Malam keluarga sebenar. Mereka bermain permainan ringkas, bercerita, ketawa dengan jenaka bodoh. Irfan bersandar di pangkuannya untuk mendengar cerita.
dan Haris merasakan hatinya dipenuhi kasih sayang kebapaan yang dia tidak tahu wujud. Apabila tiba masanya untuk pulang, Sofia menghantarnya ke pintu. "Bagaimana?" dia bertanya. "Sempurna. Keluarga awak luar biasa. Mereka suka awak, terutamanya Irfan. Dan awak masih marah pada saya?" Sofia berpikir beberapa saat. "Saya tidak marah lagi. Saya masih terluka. Saya masih ragu-ragu. Tetapi saya melihat awak di sini hari ini, dan awak kelihatan tulus. Memang tulus. Setiap saat adalah nyata. Haris, jika kita mau mencoba ini, saya perlu awak faham satu perkara. Hidup saya ringkas. Saya tidak ada glamor, tidak ada kemewahan. Kami mempunyai kesukaran sebenar, masalah konkret. Saya tahu dan saya ingin menjadi sebahagian daripada kehidupan yang ringkas ini, walaupun itu bermakna melepaskan beberapa perkara dari dunia awak. Sofia, dunia awak menunjukkan kepada saya apa yang dunia saya tidak pernah dapat. Kebahagiaan sejati." Dia tersenyum, dan kali ini ia adalah senyuman yang lengkap, tanpa sebarang keraguan. "Kalau begitu kita bergerak perlahan-lahan. Satu hari demi satu." Satu hari demi satu, Haris mengulangi. Dia mendekatinya dan memberinya ciuman lembut di pipinya. "Terima kasih kerana ikhlas dengan keluarga saya. Terima kasih kerana memberi saya peluang kedua." Beberapa bulan kemudian, Haris telah menjadi sebahagian daripada rutin keluarga itu. Dia muncul setiap hujung minggu, membantu dengan kerja rumah, bermain dengan Irfan, berbual dengan Mak Cik Salma. Dia telah belajar memasak hidangan ringkas, membaiki benda yang rosak, mencari kegembiraan dalam perkara-perkara kecil. Syarikatnya terus berkembang di bawah pengawasan Rizal, tetapi Haris telah mengubah sepenuhnya keutamaannya. Kak Minah mengulas setiap hari betapa dia kelihatan lebih gembira, lebih manusiawi. "Tuan Haris, wanita ini telah melakukan mukjizat pada Tuan," katanya pada suatu pagi. "Memang, Kak Minah. Dia menunjukkan kepada saya siapa saya sebenarnya boleh jadi." Pada suatu petang Ahad, ketika mereka semua berada di ruang tamu kecil menonton filem, Irfan mengajukan soalan yang mengubah segalanya. "Pak Cik Haris, Pak Cik akan kahwin dengan Mama?" Sofia tersipu. "Irfan, tapi betulkah orang yang saling suka akan kahwin?" Haris memandang Sofia, kemudian ke Mak Cik Salma, yang tersenyum diam-diam. "Irfan, apa pendapat awak tentang ini?" "Saya sangat mahu. Nanti Pak Cik akan jadi ayah saya yang sebenar." Haris merasakan matanya dipenuhi air mata, bangun dari sofa dan berlutut di hadapan Sofia. "Haris, apa yang awak buat?" Dia berbisik. "Sofia binti Saleh, awak mengajar saya apa itu cinta sejati. Awak menunjukkan kepada saya bahawa kebahagiaan tidak boleh dibeli, ia dibina. Awak memberi saya keluarga yang saya tidak pernah sangka saya boleh miliki." Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya. "Ini bukan cincin mahal. Ia ringkas seperti seharusnya cerita kita dari awal." Sofia menangis. "Begitu juga Mak Cik Salma. Mahukah awak berkahwin dengan saya? Mahukah awak membentuk sebuah keluarga sebenar dengan saya?" "Ya." Dia berbisik. 1000 kali ya. Irfan menjerit kegembiraan dan melompat ke pelukan mereka berdua. Mak Cik Salma bertepuk tangan dari kerusi, menangis kegembiraan. Setahun kemudian, Haris dan Sofia berkahwin dalam upacara ringkas, tetapi penuh kasih sayang. Mak Cik Salma telah pulih dengan ketara, dengan rawatan yang sesuai. Irfan memanggil Haris ayah, dan Sofia telah kembali ke college. Akhirnya, merealisasikan impiannya untuk menjadi juru rawat. Haris belajar bahawa cinta sejati tidak dimenangi dengan pembohongan atau wang, ia dimenangi dengan kebenaran, kesabaran dan kesediaan untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dan begitu, lelaki yang berpura-pura miskin untuk mencari cinta, mendapati bahawa kekayaan sebenar terletak pada dicintai seadanya, tidak sempurna, tetapi bersedia untuk berkembang. Tamat cerita.